Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Bersama saya Cikgu Tun dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Hari ini kita ingin belajar tentang unit 3, Reka Bentuk Pengaturcaraan, tajuk asas Reka Bentuk Pengaturcaraan. Murid-murid bolehlah rujuk pada buku teks muka surat 45 hingga 46. Setiap pembelajaran pada hari ini ialah 6.3.4 iaitu menjana idea dalam bentuk pseudocode atau carta alir berdasarkan situasi yang diberikan. Baik murid-murid masih ingat lagi perbincangan kita pada video yang lepas, di mana terdapat perbezaan struktur kawalan rujukan, pilihan dan ulangan dalam algoritma. Dalam algoritma ada 3 iaitu struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan, struktur kawalan rujukan. Perbezaannya ialah kalau struktur kawalan pilihan dia memberi pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Jadi kata kuncinya di sini ialah jika. Jika maka. If, else. Ini kata kunci dia. Untuk kawalan pilihan. Tapi untuk struktur kawalan ulangan, kata kuncinya ialah selagi ataupun while, teruskan, do, tamat selagi, and well. Jadi perbezaannya pada proses arahan input. Memberi peluang ulang semula sehingga tamat. Struktur kawalan ulangan dia ulang sehingga tamat. Tapi untuk struktur kawalan rujukan, dia tidak ada sebarang arahan. Dia hanya terus saja. Lepas proses arahan input dia ada satu je. Satu arahan saja. Tapi kalau yang lain ni dia ada 2 arahan. Ada 3 arahan. Jadi dia ada satu arahan, tidak ada pilihan lain, tidak ada pengulangan. Sebab ada satu arahan je. Seterusnya ini perbezaan struktur kawalan rujukan dalam pseudocode. Struktur kawalan, perbezaan struktur kawalan dalam pseudocode. Macam mana dia ditulis. Seterusnya. Ini perbezaan dalam carta alir. Terdapat proses di sini. Dia pengulangan, dia ada pilihannya. Baik. Inilah kata kunci yang kita bincangkan pada video yang lepas. Struktur kawalan dia ada pilihan. Struktur kawalan ulangan dia berulang-ulang sehinggalah dia tamat. Tetapi untuk struktur kawalan rujukan dia tidak ada pilihan dan tidak ada pengulangan. Baik, hari ini kita ingin fokuskan kepada proses penghasilan algoritma. Proses penghasilan algoritma ada 2 iaitu yang pertama menjana idea dalam pseudocode atau carta alir berdasarkan situasi. Menjana idea. Yang kedua, kita menilai pseudocode atau carta alir yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Hari ini kita ingin fokus kepada menjana idea. Menjana idea. Video yang akan datang, kita akan bincang tentang menilai pseudocode atau carta alir yang dihasilkan. Untuk kita kesan ralat. Jadi kita kena uji dulu. Baik. Cuba kamu lihat situasi pertama di mana saya ingin menolong ayah memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Situasi dia ialah dia ingin menolong ayah dia memindahkan anak pokok ke dalam pasu. Jadi macam mana kita nak tulis dalam pseudocode? Jom kita lihat. Cuba perhatikan yang atas sekali, dia mesti tulis dengan mula. Mula.
Kemudian dia perlu sediakan apa? Sediakan alatan dan bahan, sediakan medium penanaman. Okey, yang ini input ke proses? Ya, ini ialah input. Okey, masukkan medium penanaman ke dalam pasu. Masukkan anak pokok ke dalam pasu. Tambahkan medium. Jika belum penuh, maka tambahkan medium tamat jika. Okey. Kita tengok mana satu proses. Ni proses dia. Masukkan medium, masukkan ni proses lah, apa yang dia perlu lakukan. Okey, ini kita panggil dia proses. Okey, manakala output. Okey, tamat. Penutup dia ialah padatkan medium, siram sedikit air, letakkan di tempat teduh. Ini output dia. Sebab dia proses lah kan. Kemudian dia just letak je kat tempat teduh. Ini input, proses, output. Dan bila dah tamat, mesti ditulis dengan tamat. Okey, mula dengan perkataan mula, berakhir dengan perkataan tamat. Okey, ini dalam pseudocode. Jom kita lihat carta alir. Carta alir, cuba kamu perhatikan. Dia ada anak panah kan? Kemudian dia ada bentuk-bentuk tertentu. Bentuk grafik yang tertentu. Okay, setiap bentuk grafik ni ada wakilnya sendiri. Okay, untuk mula, bentuk dia bentuk bujur macam ni. Okay, macam kayu aiskrim kan? Ni bentuk ni. Kalau mula dengan tamat, mesti bentuk macam ni. Okay, kemudian input. Input bentuk segi empat. Segi empat ni. Okay. Sediakan alat dan bahan, sediakan medium penanaman. Kemudian, dia turun lagi. Masukkan medium penanaman ke dalam pasu, masukkan anak panah, anak pokok ke dalam pasu, tambahkan medium. Ini proses dia. Okay, proses. Kemudian sampai kat sini, tambah medium. Penuh lagi. Ya, dia terus ke bawah. Kalau dia kata tidak, tak penuh lagi lah. Okey, tak penuh, tambah lagi. Okay, ini proses. Ini dikatakan proses. Okey. Baik. Kemudian, padatkan. Ni output dia dah lah. Padatkan medium. Siramkan sedikit air. Letakkan di tempat teduh. Dan penutup dia mesti ditulis dengan simbol segi bujur ni. Okey, dan perkataan tamat. Okey, ingat. Carta alir tidak lengkap jika anak panah tidak bersentuhan dengan simbol pada carta alir. Nampak tak anak panah ni? Tu nampak tak? Anak panah dia mesti bersentuhan dengan garisan tu. Okey, dia mesti bersentuhan dengan simbol dia. Okey, kalau tak kena, maksud dia tidak lengkap. Okey. Baik, seterusnya. Situasi kedua. Bagaimanakah saya hendak membeli makanan daripada mesin layan diri ini? Saya ada 2 keping RM RM1 dan 3 keping 50 sen. Jadi, struktur kawalan apa yang sesuai? Okey, struktur kawalan apa yang sesuai? Jom kita lihat. Okey, ini penulisan dalam pseudocode. Dia menggunakan jika, okey, jika dan juga maka, if else. Okey, dia menggunakan pilihan, struktur kawalan pilihan. Jadi, mula, kemudian dia punya inputnya ialah masukkan duit. Ini ialah input. Okey. Kemudian proses dia pula. Proses dia daripada jika belum cukup, maka tambahkan duit lagi. Tamat jika tekan butang makanan yang dikehendaki. Itu adalah proses. Okey, itu ialah proses. Dan outputnya ialah ambil. Okey. Outputnya ialah ambil lah makanan tu. Okay, itu adalah output. Dan bila dah habis ketiga-tiga ni, kena tulis tamat. Okey, kalau tak tulis tamat ni, tak boleh lah. Sistem tak boleh baca. Okey, jom kita lihat carta alir. Okey, mula, simbol mula, kemudian
input dia ialah masukkan duit. Jadi proses dia. Belum cukup, tambah lagi duit tu. Kalau dah cukup, tekan butang yang dikehendaki. Kemudian ambillah makanan. Ini adalah output dia. Okey. Dan kamu perlu ingat perkataan mula dan tamat hanya wujud sekali dalam satu algoritma. Okey, perkataan mula menunjukkan permulaan dan tamat menunjukkan pengakhiran sesuatu arahan. Okey. Cikgu harap kamu faham tentang penjelasan cikgu untuk hari ini. Kita boleh bezakan situasi pertama dan juga situasi kedua. Okey. Di mana hari ini kita belajar tentang bagaimana kita nak menjana idea dalam pseudocode. Ini kita rancang. Okey, kita rancang sistem kita. Okey, nanti video yang seterusnya kita akan bincang pula bagaimana kita nak nilai. Okey, adakah sistem kita itu berjaya ataupun tidak? Sesuai ataupun tidak? Ada ralat ataupun tidak? Okey, ada ralat tu maksud dia ada masalah lah. Okey. Jadi, jumpa pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.